Assalamualaikum. Bersama saya Nurul Husna Muhammad dalam Not Media TV Universiti Utara Malaysia. Okey, bersama saya Didi Herdi yang kita kenali dan lebih dikenali di dalam dunia hiburan tanah air kita. Okey Didi. Ya. Sihat ke Didi? Alhamdulillah sihat. Ya, Didi, yang macam kita tahu sekarang ni Didi baru habis syuting Doa Untuk Aku. Ya. Jadi, apa perkembangan terbaru Didi selepas drama tersebut? Selepas drama tersebut saya ada syuting untuk 2 movie. Yang pertama tu saya cameo untuk movie cerita hantu yang berjudul Paku. Itu bakal ditayangkan pada tahun hadapan 2014. Dan lagi satu movie saya berlakon dalam cerita yang berjudul movie juga, cerita yang berjudul judul Sunti at Facebook. Sunti at Facebook. Cerita tu menggambarkan tentang orang kata kenakalan remaja urban kan, yang suka clubbing dan sebagainya, dan sampai satu masa dia akan berjumpa dengan satu peringkat yang diorang akan dibunuh satu persatu oleh satu kuasa yang jahat di situ. Cerita ni kejam lagi lah. Kejam, dan saya mati dalam cerita tu, saya mati dalam keadaan kereta saya terbakar. Dan bila buat scene tu memang best lah, letup-letup kereta terbalik kiri kanan semua. Memang best. Saya pun tak sabar-sabar nak tengok tu. Tahun depan 2014 juga, Sunti tu pun 2014. Okey, kalau sekarang ni Didi sibuk dalam berlakon, kata menyanyi pun sibuk, selalu duk update Facebook, boleh lagi mesra dengan orang kata dengan audiens kan, peminat-peminat. Jadi macam mana Didi nak bahagikan masa tu? Saya rasa macam kalau saya sendiri pun payah nak bahagikan masa tu. Okey, saya sebenarnya ada misi dalam hidup saya. Saya nak jadi seorang insan seni yang berjaya, bukan setakat berjaya dalam kerjaya saya sebagai seorang insan seni, tapi saya nak juga berjaya dalam bidang pendidikan, sebab saya sekarang ni masih lagi belajar di UM kan, dan juga saya sekarang juga masih lagi orang kata mengumpul ilmu dalam bidang muzik. Saya belajar ambil sijil daripada ABRSM London yang dikendalikan oleh Cikgu Syafi. Itu antara langkah-langkah untuk memantapkan kerjaya seni saya dan juga akademik di UM. Dan juga saya nak jadi insan seni yang berjaya lah, yang mana itu misi saya. Dan apa jua benda yang saya perlu lakukan adalah berlandaskan ke arah itulah. Contohnya kalau nak jadi insan seni yang berjaya, kita perlu ramai follower, kita perlu ramai orang yang orang kata macam tahu perkembangan kita kan. So jadi nak tak nak saya kena buat benda tu semua. Itu tanggungjawab. Itu tanggungjawab saya sebagai seorang selebriti yang mana sekarang media sosial memang sangat-sangat orang kata menjadi satu trending dalam masyarakat kita, terutama sekali golongan remaja. Jadi amalah rugi kalau saya tak gunakan peluang tu, tak mengumpul fanbase yang kuat. Jadi dalam sibuk nak update Facebook, nak menyanyi lagi, belajar lagi. Jadi macam dalam masa yang sama, artis-artis lain pun makin banyak ke depan. Jadi rasa macam tak tergugat ke Didi nak berlawan dengan dia orang ni? Tak ada. Saya pertama sekali macam saya cakap tadi, misi saya nak menjadi seorang yang berjaya dalam kerjaya seni saya dan juga dalam bidang pelajaran. Itu utamanya, dan pesaing utama saya adalah diri saya sendiri. Saya tolak diri saya sejauh mana saya boleh pergi. Contohnya dalam bidang pelajarannya, saya memang untuk pengajian di UM ni memang saya betul-betul 100% all out lah. Saya memang betul-betul tak boleh nak beri tumpuan sepenuhnya. Saya beri tumpuannya sepenuhnya, walaupun di kesibukan saya sebagai seorang bapa, sebagai seorang suami, sebagai seorang student, sebagai seorang penyanyi, pelakon, penggiat seni dan sebagainya. Saya kena bahagikannya sebaik mungkin demi mencapai cita-cita saya itu. Dan musuh utama saya adalah saya sendiri. Kalau saya tak menggerakkan diri saya tak ke mana. Jadi saya tak peduli ke orang lain sekeliling saya. Saya pentingkan kemajuan dalam diri saya, barulah insya-Allah kejayaan tu akan datang, insya-Allah. Jadi Didi anggap macam Didi je pendorong untuk berjaya. Di mana pula family, kawan-kawan, sahabat dan sebagainya? Ya, dalam kita nak mencapai kejayaan, kita taklah lupa orang sekeliling kita. Contohnya macam kawan saya di UM, memang satu kelompok manusia yang memang rapat. Kita orang memang jenis yang bersatu, yang jenis yang berkongsi segala-galanya, yang saling membantu antara satu sama lain demi mencapai cita-cita yang sama, iaitu ingin menggenggam segurung ijazah. Tak bermakna kami sibuk sampai kami mengabaikan family, ahli keluarga dan sebagainya.
Saya difahamkan Didi ni kata rajin untuk training dalam bahagian vokal ya, untuk memantapkan lagi seni suara dia. Jadi macam mana Didi nak menghadirkan diri tu dalam proses nak belajar benda ni? Maksudnya maksud saya macam sambil belajar Didi kena join lagi bengkel. Okey, macam dari sudut vokal, saya belajar dengan Cikgu Syafi dari sudut teori muzik ya. Teori muzik, jadi saya punya kelas dengan dia sangat fleksibel sebab dia tahu saya seorang yang sangat sibuk. Jadi dia akan bagi tahu hari ini cikgu akan buat kelas. Kalau nak datang, tak nak datang tak apa, cikgu faham. So dia sangat fleksibel. Jadi saya tak ada masalah untuk orang kata memajukan diri saya dalam bidang muzik. Dan pada masa yang sama dia bagi saya satu bentuk latihan praktikal yang mana dia suruh saya mengajar di sekolah, di antaranya di Bank Negara. Saya pernah mengajar choir di Bank Negara, dan juga kanak-kanak yang istimewa ya, cacat pendengaran dan penglihatan. Memang satu pengalaman yang menakjubkan lah bila kita mengendalikan pelbagai jenis manusia ni kan, yang tua, yang muda kan. Jadi di situ satu proses pembelajaran lah dan mematangkan diri saya lah dalam mengendalikan apa je situasi yang datang dan berjaya. Saya memang kagum gila dengan Didi sebab dia boleh, orang kata boleh ingat guru dia, guru yang mengajar di masa Akademi Fantasia lagi. Jadi dia terapkan apa yang dia ajar tu dan dia berkongsi dengan audiens, kongsi dengan semua tentang apa yang dia dapat tu, mesej yang dia dapat tu. Jadi Didi pun kata bukan artis yang lupa diri lah saya rasa, sebab dia boleh ingat dan boleh cuba mendalami apa yang dia dah belajar. Okey, kalau macam tu, macam mana pula karakter-karakter yang Didi pegang ataupun Didi simpan untuk kekalkan nama Didi di peringkat pesada? Maksudnya dalam kerjaya seni lah. Dalam kerjaya seni. Dalam kerjaya seni, sekarang ni saya dalam proses memantapkan diri saya lah. Dan saya percaya dalam proses ini memang agak sukarlah untuk kita lalui dan insya-Allah dengan berkat usaha, doa dan tawakal, tabah dan segalanya menghadapi dugaan, saya mampu untuk mencapai apa yang saya nak lah dalam kerjaya seni. Dan saya concentrate on sekarang ni memperbaiki diri dan bakat yang ada pada saya. Itu yang paling penting lah, sebab bila kita dah berada dalam keadaan yang bersedia dalam industri, bila kita dah berada dalam keadaan yang baik untuk dijual, tidak mustahil orang akan menolak untuk membeli. Jadi di sini saya dalam proses untuk dikilangkan semula dan orang kata rebranding semula sama-sama belajar. Sama-sama belajar. Okay. Pembelajaran sepanjang hayat. Itu juga antara pencapaian saya lah. Saya dilantik oleh Kementerian Pengajian Tinggi sebagai ikon pembelajaran sepanjang hayat bersama Zaid dia juga Dr. Fazli. Okay, saya juga difahamkan Didi ni banyak pegang watak yang kata lebih ke arah kata berdakwah, sebab mungkin nampak kita kenali Didi dengan peribadi dia yang kata sopan santun, kata hormat menghormati. Jadi Didi tak rasa ke macam nak cuba watak yang lebih gila daripada tu? Oh, gila. Okey, kalau nak tengok saya bawa watak yang gila, tunggu tahun 2014 nanti. Cerita filem Sunti tu. Saya akan menjadi seorang budak yang sangat nakal, budak urban yang sangat nakal saya merogol orang. Itu antara satu benda yang menghantui hidup saya lah. Bila saya dapat tawaran tu, saya berbincang dengan director saya, macam mana sih kita nak buat benda ni, macam mana. Saya tak nak lah ada adegan yang menampakkan saya buka baju, adegan yang menjolok mata dan sebagainya yang mungkin menimbulkan kontroversi. Saya tak nak. So, jadi kita berbincang dan akhirnya adalah kita kata sepakat tu lah kan. Dan ditengoklah macam mana gajinya saya jahat. Jadi saya rasa saya cuba nak tahu apa harapan Didi kepada peminat-peminat Didi kat luar sana, yang mana orang kata memang terlalu fanatik dengan Didi. Saya rasa saya sendiri pun selalu mengikuti perkembangan Didi dalam laman sosial Facebook. Wow, fanatik ni? Fanatik. Pengakuan berani ni. Itulah saya akui sebab saya sendiri akan mendownload gambar-gambar Didi untuk dijadikan sebagai idola. Wow. Okay. Jadi apa harapan Didi kepada peminat Didi? Pertama sekali saya terharu sebab ada orang download gambar saya menjadikan inspirasi. Itu satu penghargaan yang tak terhingga lah kan. Apapun ia menjadi satu pembakar semangat untuk saya juga untuk terus memberi inspirasi kepada semua orang. Sebab pada saya menjadi seorang insan seni ni amatlah rugi kalau kita hanya menyediakan hiburan kosong semata-mata kepada masyarakat At least kita perlulah menjadi sebuah ejen sosialis yang memberi makna kepada masyarakat seperti mana mungkin macam politician mungkin dia menyumbang ke arah dia punya pengurusan dan sebagainya, tapi artis perlu menyumbangkan sesuatu lah.
Okey, saya rasa itu saja daripada saya. Husna Muhammad melaporkan untuk Non Media TV UUM.